Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan guru, para alim ulama, ustaz muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah dan masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Insyaallah pada malam ini kesempatan kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keridhaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senang kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah sesudah selesai makan ataupun minum. Ini kata Nabi SAW. Kemudian Asma bin Yazid kata, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika Allah menghimpun makhluk seluruhnya, mulai dari hari pertama hingga akhir, lalu diseru dengan suara yang didengar oleh semuanya, hari ini akan dijelaskan siapa yang pantas memperolehi kehormatan. Jadi bangkitlah orang yang mampu mereka jauh dari tempat tidur, yakni tidak tidur di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Lalu bangunlah mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Diserukan lagi, bangkitlah hai para pedagang yang jujur untuk zikir kepada Allah. Bangunlah mereka dengan jumlah yang sedikit. Diseru lagi, bangkitlah orang yang selalu bersyukur memuji Allah ketika senang ataupun duka. Lalu bangunlah mereka dengan jumlah sedikit pula. Kemudian semua makhluk manusia dihisab. Kita tengok tentang kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah ini ialah kalimah syukur kepada Allah. Mengucapkan syukur dengan mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Nabi kata orang yang mengucapkan Alhamdulillah ini Allah Ta'ala sangat senang kepada. Bagaimana kita nak membuktikan syukur itu yang sebenarnya? Mengertikan tentang syukur itu apa dia?
Orang semua boleh ucap Alhamdulillah, ya, mudah nak ucap, tuan-tuan. Orang yang diberi, kata Nabi, 4 macam untung dunia akhirat, iaitu pertamanya ialah bibir yang selalu zikir Alhamdulillah, syukur. Ini orang yang beruntung, kata Nabi. Nabi kata orang yang diberi ini, yang untung ke dunia, untung ke akhiratnya, ada 4 macam. Pertama, untung pasal bibir yang selalu zikir kepada Allah, sebut nama Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Dia sentiasa ingat kepada Allah. Ini orang yang beruntung. Yang kedua, kata Nabi, hati yang selalu bersyukur, sentiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa berterima kasih kepada Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap nikmat, semua itu dari Allah Ta'ala. Dan setiap saat juga, setiap detik juga, hatinya mengucap syukur kepada Allah Ta'ala. Setiap waktu, tuan-tuan. Syukur ini bukan hanya sesekali, tak. Setiap detik, setiap bangkit pagi, bernapas kembali, bangun dia tidur, pertama ucap Alhamdulillah. Allah Ta'ala masih lagi beri kita nafas. Allah Ta'ala masih lagi kita beri nikmat bergerak. Boleh nikmat makan, boleh nikmat bercakap, boleh nikmat melihat, mendengar, semua boleh. Alhamdulillah. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kemudian kata Nabi lagi, yang ketiga ialah badannya selalu bersabar. Yang keempat, isteri seorang mukmin yang solehah. Jadi kalau kita tengok, syukur ini merangkumi semua perkara ini, tuan-tuan. Membuktikan kita syukur pada Allah ialah dengan banyak menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, banyak bersabar, ya, sentiasa mengucap Alhamdulillah. Sebab itu kata doa Nabi Daud alaihissalam. Apa doa Nabi Daud alaihissalam? Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Nabi Daud doa, dia kata, ya Allah, aku mohon 4 perkara kepadamu dan berlindung daripada 40 kepadamu. Ya. Minta 4 dari Allah, minta berlindung 4 juga dari Allah. Tak banyak Nabi-Nabi pun minta. Kita banyak macam-macam minta kan. Apa kata Nabi Daud? Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati wa a'udzu bika min waladin yakunu alayya sayyidan wa min imra'atin tashayyibuni qabla waqtil mashib wa min malin yakunu wabalan alayya wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha wa law ra'a minni sayyi'atan absyaha. Apa dia minta? Ya Allah, aku mohonkan Engkau, ya Allah, 4 perkara. Berlindung juga dari 4 perkara. Apa dia? Pertama, aku minta bibir yang selalu berzikir kepada. Ini Nabi Daud minta ke Tuhan. Nabi minta ke Tuhan. Nabi Daud berdoa pada Allah. Nabi ni minta dapat bibirnya sentiasa berzikir pada Allah. Kita tak minta ni tu kan. Minta lagu tu. Apa minta lagu tu? Minta zikir, bibir ni sentiasa ucap zikir pada Allah. Lisannya ini ialah zakirah. Banyak-banyak doa. Doa ni orang tak pernah, saya tak pernah dengar ya. Banyak doa tak pernah bisa dengar orang minta tu. Allahumma inni
inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran. Ya Allah, kau bagilah aku bibir yang kau begini selalu berzikir pada kau. Kau apalah, kau tak hafal macam mana kan? Pak Cik Ustaz baru datang malam ni. Tak apalah, sekali kita lagi. Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran. Hati yang sentiasa bersyukur. Pertama, minta lidah kita ni sentiasa zikir pada Allah. Dua, minta hati ni sentiasa syukur pada Allah. Dapat nikmat, syukur, alhamdulillah. Dapat musibah, sabar. Cakap senang tapi nak hadap susah. Cakap senang kena banjir, sabar tu nak sabar, senang betul. Kita tak kena sedap aja kan. Kita kena benar sabar lah. Sabar, insyaAllah. Ni semua dari rumah sedap. Kawan berjawab, kau tak kena. Cuba kau kena. Kau tahu lah kata dia kan. Menung tak menung kan. Kalau satu pun tak dapat diselamatkan, rumah pun dah buyuk, tinggal bumbung sikit-sikit je. Boleh sabar kata. Tapi saya tengok kan seorang hamba Allah sebab abuse tu, dia boleh buat lawak gitu. Dia relax, tapi tak tahu lah hati dia kan. Tapi agak-agak macam tu lah kot. Dia tenang kan, dia relax. Bang, rumah dah tak ada. Tak apa, dah tak ada macam mana. Macam dah tak ada. Dah tak ada relax. Kita mengelupu gitu. Ni doa itu tadi doa. Okey. Apalah kalau boleh apalah. Wa badanan sabiran, badan yang bersabar. Apa maksud badan yang bersabar ni? Hidup kita ni sabar terus. Sabar terus. Apapun yang terjadi sabar. Semua kita hidup sabar. Tenang. Tak ada nak kelam kabut. Tenang. Allahu Akbar. Susah tuan-tuan kan. Benda-benda macam ni bukanlah senang kan. Sebab Nabi Daud berdoa kat Tuhan kan. Doa dekat Tuhan kan? Sebab dia tahu ni susah, bukan senang kan. Minta kat Tuhan. Kalau senang tak payah doa lah, senang buat. Pasal susah lah tu. Susah minta tolong kat Tuhan. Tuhan kau tolong aku kan. Kau pemudahkan aku, senangkan aku sikit. Bibir aku ni ucap nama, sebut nama kau siang malam pagi petang. Hati aku ni sentiasa bersyukur ke kau. Badan aku ni sentiasa sabar dengan kau apa yang terjadi berlaku kan. Kemudian yang keempat dia kata apa? Wa zaujatan tu'inuni. Isteri yang membantu urusanku fi dunia ya wa akhirati, dan juga akhirat. Ada isteri nak bantu dunia, akhirat dia marah. Kita nak buat kerja akhirat dia marah. Mana bang? Surau je. Duduk dalam rumah, di surau apa kau marah? Hari di surau dan tak duduk rumah. Bukan dia suka kita pergi surau, bukan dia suka kita pergi masjid. Mana bang? Ngaji lah, kuliah hanya jual lagi pasal malam pula. Aku nak pergi kuliah, aku ajak pergi pasal malam, ajak pergi pampir kau. Pampir dah buka kau. Kita pun terlambat lagi habis sebulan pampir tu. Kuliah kau yang ni. Ni isteri, ni nyanyi dapat bini apa ni? Bini yang tak kisah akhirat, tak peduli dunia okey. Kalau bak dunia, insya-Allah meloncat dah. Bak dunia bak akhirat dia sikit. Dia lemah kan. Tapi kita ni kadang-kadang bini kita tu yang lebih nak ke akhirat, kita pula yang malas, itu yang salah.
Ya, bini kita bang, malam ni kita pergi suar tu, jauh. Kita lah malas kan. Jenis-jenis kita ni payah sikit lah. Kadang-kadang bini nak ke akhirat, kita pula tak nak. Dah untung dah dapat bini yang tak kisah. Suka dia buat kita buat kerja akhirat ni, suka dia buat kerja kebajikan ni, dia suka dia galakkan. Untunglah kita. Maknanya tak payah doa pun dah dapat dah. Ni Nabi Daud minta, dia kata apa? Wa zaujatan tu'inuni fid dunya wa akhirat. Isteri yang membantu urusanku di dunia dan akhirat. Dunia tolong, akhirat pun tolong. Seronok dia. Daripada abang berjalan, duduk kedai ngopi tu, baik di masjid lagi bagus. Dia suka kita pergi masjid daripada kita mengopi. Jadi tuan-tuan, ni syukurlah pada Allah pada dapat hari ni yang kita minta ni. Kau ada lah kat kita kan. Okey. Apa yang dia minta berlindung? Wa a'udzubika min waladin yakunu ala sayyidan. Dia kata dia berlindung dari anak yang memperdaya aku. Anak yang memperdaya, anak yang derhaka, tak dengar, anak yang membebankan kita urusan akhirat. Dapat anak, tapi anak ni mengekang kita daripada nak beramal. Wah, bahaya. Dapat anak hinggakan urusan akhirat kita tu selalu tertaku. Pasal anak ini kita jadi tertaku. Kehendak anak ini kita selalu tertaku. Kehendak anak ni bab agama kita habis. Kita nak baca Quran tak dapat, semayang pun lambat, nak ke masjid pun tak boleh. Anaknya anak-anak. Susah tuan, bukan senang kan? Bukan senang. Yang kata anak ni susah tuan. Sebab itu Nabi Daud alaihissalam minta berlindung, kau janganlah bagi anak-anak yang memperdaya aku. Anak ini mengekang aku dari buat amal ibadah. Anak aku ni membuatkan aku tak tenang nak beribadah. Duk fikir kau je siang malam pagi petang. Manalah budak ni pergi tak balik lagi ni. Tak nak maghrib dah, tak balik ni. Ke mana dia pergi? Pening kita. Pening kita. Walhamdulillah. Jangan sampai anak ini memperdaya kita. Satu. Yang kedua, kata Nabi Daud ialah wa min imra'atin tashayyibuni qabla waqtil masyibi. Berlindung dari isteri yang menjadikan aku berubat sebelum waktunya. Pening kita. Belum tua bila ubat pasal dirinya. Siang malam bini. Oh tu, selalu kita tidur pun boleh mengigau di mana. Jap-jap jaga pasal bini kan. Nabi Daud bukan saya doa, Nabi Daud doa. Pesan kerana bini ini membebankan, menyusahkan hidup dia. Sehingga hidup dia tu tak tenang, hidup dia susah. Berlindung tuan daripada isteri yang macam kita minta Allah Ta'ala lindung kita ni daripada dapat isteri yang menjadikan kita ni berubat sebelum waktu. Pening fikir bini, macam-macam kerenah dia. Tak ikut kerang, tidur dua ala kita. Pening kita dengan bini. Allahu Akbar. Beruntung bini yang ikut cakap kita, dengan cakap kita, taat dengan kita. Untunglah sebab isteri kita ni taatkan kita, tak menyusahkan kita, tak membebankan kita. Ada ya alhamdulillah, tak ada masalah, sabar. Dapat isteri yang macam tu. Kemudian kata Nabi Daud lagi, wa min malin yakunu wabalan
alayya, dari harta yang membahayakan. Adakah harta yang berbahaya? Harta tapi berbahaya. Bahayanya harta tu sampai kita lupa Allah, sampai kita jadi sombong, sampai kita jadi riak. Kerana harta yang kita miliki, takut kita. Allah Ta'ala bagi harta bukan untuk itu semua, bukan untuk riak, bukan untuk sombong. Sebab Tuhan kata tu bukan harta kau, tu harta aku. Aku suruh bagikan kau, kau habis-habiskan dia lah. Kau bagikan dia pada yang hak dia, bukan sombong. Sebab itu Allah Ta'ala tarik balik kadang-kadang. Allah tarik balik. Ada sebab musababnya, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita ni lupa dengan harta kita, sampai lupa Allah Ta'ala. Itu yang saya sembahkan tadi. Sekali kita ni kan, dia pergi Pahang, tanya anak muda, masjid mana? Masjid mana? Masjid pun tak tahu. Pasal leka dengan dunia tu. Allah kata, ni aku marah ni. Aku dah bagi nikmat dunia, kau tak pedulikan. Kau ambil lah. Aku bungkus semua sekali. Bukanlah kita nak sedap, tak. Bukan kita nak sedapkan sama-sama. Ni akibat. Allah Ta'ala nak ambil ni macam cara. Dengan Nabi pun boleh, dengan Nabi pun boleh, dengan air pun boleh. Oh, kita tak ada pasal banjir, angin pula sampai, api pula sampai. Allah Ta'ala tarik bukan payah pun. Tak semesti dia tarik dengan banjir. Yang dia tarik dengan banjir lah, tuan-tuan. Macam mentapak tu, macam tempat sayur tu, dia tarik dengan air lah. Dia gulung semua sekali. Ni semua-semua ni yang menyebabkan kau lalai. Kau tak ingat aku. Masjid kau tak nak pergi. Surah kau tak nak pergi. Kau reka bersyukur dia pasal benda Allah ni. Memang kau ambil balik. Aku bagi-bagi, ingat kau nak pergi masjid, pergi surah bagai semua. Tak beri. Memang kau ambil semua-semua. Kadang-kadang kita tengok tu muhasabah ni, kenapa Allah Ta'ala bagi benda ni? Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku tak pernah zalim kau. Tak pernah. Aku tak pernah menganiaya. Aku benci pada menganiaya itu, aku benci, kata Allah. Tapi tak aniaya apa pasal? Kenapa? Pasal kau lah, dia kata. Pasal kau lah. Pasal diri kau. Saya itu didoakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami zalim diri kami. Kerana tak perasan, tuan. Dulu Allah Ta'ala bagi banjir, parah bentis dia. Selamat parah. Itu selamat. Semua selamat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sikit je rosak. Takkan lagi. Mak bodoh. Tuhan kata nampak dia warna lebih ni. Kau ambil semua. Ambil semua sekali. Olok sekali rumah. Tinggal takut. Tinggal bantu pun. Allah ambil sekali semua. Masya Allah. Allah nak ambil bukan susah. Pasal itu harta niaga yang membahayakan kita. Kita jangan itu, jangan silap. Allah Ta'ala bagi ni. Tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok tempat-tempat orang kaya kan. Dan kena tu, Masya Allah. Rumah bang tu. Rumah ada Ferrari kan. Tenggelam Ferrari sekali. Dengan Ferrari tenggelam. Sekali mata ya. Sekali mata je Allah nanti. Kita kena muhasabah tengok diri tu. Allah ambil aku baru 3 hari dia bagi aku. Saya dia ambil balik lah. Kenapa dia ambil balik? Aku tak kisah ke jiran aku sebelum ni yang susah. Aku tak kisah ke saudara mara aku yang susah. 3 hari. Empat saya 3 hari beli kereta. 3 hari pakai velfire, plastik pun bentakan lagi. Allah ambil sekali. Menung kejap 3 hari. Gagap kejap, cakap pun tak tahu Ustaz. Baru 3 hari Ustaz, naik pun 2 kali.
Baru 2 kali dia balik. 2 kali bawa lah. Ambil bawa balik sekali. Lepas tu bawa family pergi makan sekali dia kata. Sampai tu parking habis. Apa? Tenggelam. Bukan cakap tingkap. Ketung nampak. Tuhan Nabi sedar dia Nabi. Allah. Ya. Sebab itu harta ini pun bukannya sewenang-wenangnya kita memperoleh itu suka-suka hati kita dah. Sebab itu Nabi Daud sendiri doa, wa min malin yakunu wabalan alayya. Kau jangan bahayakan harta yang kau bagi ni ya Allah, kau jangan sampai aku bahaya. Bahaya apa? Sehingga aku lupa kau, sehingga aku menjadi sombong, sehingga aku menjadi riak. Bahaya ni. Kau jangan bagi aku macam tu, ya Allah. Dan ni doa. Kemudian kata Nabi Daud lagi, wa min jarin, dan tetangga law ra'a minni hasanatan katamaha. Dia kata yang merahsiakan kebaikanku dan menyebarluaskan membuka rahsia keburukanku. Aku berlindung sangat dari jiran yang macam ni. Tetangga yang macam ni, buruk aku semua dia jaga. Bukan takat Taman Sri Wangsa habis semua taman pusing keliling. Kebaikan aku harap satu dan cerita. Berlindunglah daripada tetangga yang macam ni, katanya. Nabi Daud doa, ni tak banyak pun doa dia, minta 4, lindung 4 dah. Kita minta panjang macam-macam minta kan, berjelo minta. Nabi Daud minta yang 4 dia. Pertama, bibir yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri bantu urusan dunia akhirat. Minta lindung anak pemperdaya, isteri yang belum sampai kita buat dah berubah, dari harta yang berbahaya, dari tetangga yang merahsiakan kebaikan, menjaga keburukan. Dapat hari bersyukurlah kita kepada Allah. Tak payah minta banyak-banyak. Kemudian dia kata, Muawiyah tanya pulang kepada kawan-kawan dia, bagaimana pendapatmu tentang kesejahteraan? Macam mana nak sejahtera? Jawab mereka ni ada berbeza-beza. Lalu katanya kesejahteraan itu dalam 4 perkara. Pertama, rumah kediaman kita. Orang yang sejahtera ialah dalam rumah kediaman dia, bahagia, tenang. Rumah besar, hidup bahagia, tenang, keluarga, alhamdulillah, tak lupa Allah Ta'ala, insyaAllah. Rumah besar, tak lupa dengan baca Quran dalam rumahnya, tak lupa dengan ibadat-ibadat sunat dalam rumah dia. Tapi kalau rumah yang derita ialah rumah yang besar, tetapi dalamnya tak tenang. Tak ada dengar bunyi Quran, tak dengar bunyi mengaji, tak ada dengar. Dia buatlah rumah besar kan, yang ini bilik karaoke kan? Ini bilik untuk tengok tengok TV kan? Tempat sembahyang pun tak lupa, semua tak ada. Semua tak ada dalam rumah tu. Quran pun tak lupa, Quran pun tak ada dalam rumah. Ini malam sudah. Rumah besar, Quran pun tak ada. Kadang-kadang saya hantar jenazah ke rumah, sampai rumah kan, okey, ni Yasin dah surah Yasin. Surah Yasin dia nak tanya kita, Ustaz tak nak bawa ke? Aku Yasin nak tahu. Ni kan aku nak balik, nak tinggalkan kau dengan jenazah ni. Kau baca lah surah Yasin, takkan surah Yasin pun tak ada. Pelik surah Yasin takkan tak ada. Pelik tuan. Kadang saya hantar jenazah ke rumah, tanya, ni mana kiblat? Kiblat mana kiblat? Nak letakkan jenazah kiblat.
Kiblat kan kiblat. Kiblat masjid depan tu. Aku tanya kiblat rumah kau, bukan tanya masjid tu. Puas pula buka telefon mencari kiblat. Berat aku cakap dia ni serabut dari walau. Sampai kan nak tahu jenazah pun tak tahu mana kiblat. Panik kita tuan. Ada satu kes, kita suruh letak jenazah ni ke atas. Okey, kita dah bagi tahu lah, tuan nanti saya hantar, siapkan katil jenazah nak, arahkan dia ke kiblat. Kita sampai katil tu saya tengok dah melintang. Saya kata kan ke kiblat dia kan, takkan kiblat dia. Sebab masuk-masuk tu saya tengok kan sini kiblat. Saya tanya, tuan nak tanya sikit, ni kiblat kan? Oh kiblat kan? Kiblat kan? Nak letak jenazah ni, nak letakkan kepala dia orang kiblat. Oh, letak macam kita boleh? Boleh dia letakkan, tak ada masalah. Tapi sunnahnya ikut adabnya taklah ke kiblat. Tak tahu kan? Kawan saya pergi ambil telefon, cari kiblat. Oh, kiblat tak tahu ni bukan. Kiblat bukan. Kalau rumah dia sendiri dia tak tahu kiblat, tu petanda tu. Rumah besar, alhamdulillah. Rumah besar. Saya pernah hantar satu rumah, dia duduk berdua di rumah. Bapak tu besar tapi dia duduk suami isteri. Saya hantar. Saya tanya, puan duduk perempuan apa ni? Dua orang dengan arwah. Tapi ke bawah lah mereka tak duduk. Tapi atas duduk, tak ada siapa duduk. Tapi ke bawah ni. Saya pun tanya dia, okey puan, ni jenazah ni saya nak hadap ke kiblat, ambil katil boleh? Kalau tak bawah tak boleh. Kita jenazah tak nak letak di bawah kan, nak ibu bagi besok kan? Tak, dia pun keluar katil tak ada. Kalau kita letak tutup dia, tak yang tebal sini tak ada. Tak ada. Dia nak wakai dia orang yang tak ada tu. Paksa pula suruh budak-budak ni, kau pergi tilam tebal sikit, aku nak letak jenazah. Kiblat saya pun tak tahu ke mana. Allah. So itu kita rumah kita mesti tahu dah mana arah kiblat kan. Rumah kita dulu tak kalah kiblat tak tahu. Masuk rumah apa cari dulu, mana kiblat rumahnya. Tuan-tuan pergi hotel pun, mana kiblat rumah hotel ya. Tanya kiblat dulu kan. Ini kiblat pun tak tahu. Tak payah. Itu nak jadi apa ni? Sama lah tadi tuan-tuan cakap tadi. Tanya masjid, mana masjid? Bukan budak-budak tanya. Dah besar. Kau duduk tempat tu, masjid pun kau tak tahu. Masya Allah. Kena bahagia tempat. Rumah, kediaman kita nak tenang macam mana? Kalau kiblat pun tak tahu, Quran pun tak ada, surah Yasin pun tak ada. Kurang ada lah 2-3 surah Yasin lagu mahu. Sejadah kurang ada lah. Oh, kita tak sembahyang kat rumah. Kita sembahyang mana? Kita sembahyang kat masjid. Sembang kemudian masjid pun tak tahu sembahyang kat masjid. Ni kesejahteraan ni ada 4. Pertama, rumah kediaman, bahagia atau besar. Kedua, penghidupan yang cukup, rezeki yang berkat yang cukup. Allahu Akbar. Rezeki nikmat Allah, sikit pun cukup, hanya alhamdulillah cukup. Tenang kita tengok, ada je rezeki, jalan masuk rezeki. Rezeki masuk, jalan rezeki masuk tu banyak. Ada je rezeki nak masuk rumah.
kehidupan dia. Orang sibuk-sibuk rezeki susah apa semua, dia rezeki masuk. Kemudian yang ketiga, isteri yang memuaskan. Ni kena bersyukur ni kalau dapat. Isteri kita alhamdulillah. Semuanya walaupun tak perfect, tapi alhamdulillah. Cukup untuk kita, puas untuk kita. Orang lain alhamdulillah. Orang lain kata, "Bini kau ni aku tengok langsung tak lawa langsung." Yang kau sibuk pasal bini aku tengok lawa hari-hari okey, tak ada masalah. Aku tak tahu lah mata kau. Dah, kenapa? Sebab ni bini aku yang nak tengok kau. Masalahnya kita nak bimbang orang kata bini kita tak cantik, peduli kan lah. Yang bayar kita. Yang bayar dulu, kita bayar. Dulu ni kan dia bayar. Kita tengok bini kita cantik, siang malam pagi petang tidur semua cantik bini kita. Orang lain kata, aku tengok dia tu kan, dia tu handsome, bini serabut. Enak, kau apa masalah kau ni? Kita jadi susah hati pula. Patut tak payah susah hati tu kan, susah hati apa? Tak payah susah hati. Kita, bini kita, biarlah. Kau nak kata tak cantik, tu hak kau. Yang tidur, yang makan, yang ada hari-hari aku kata cantik, alhamdulillah. Ini yang dia kata isteri yang maksud. Keempat, sejahtera, tidak mengganggu orang lain. Tak ada. Kita tak ada usia orang, kita tak ada tempat orang, kita tak ada zalim orang, tak ada anani orang, tak ada semua, tak ada. Kita tengok orang pun kita tenang, kita tengok orang pun tak ada sakit hati. Dengki tidak, musuh tidak. Tengok orang lain senang, alhamdulillah. Tak ada masalah. Tengok orang lain berjaya, ya alhamdulillah, syukur. Tak ada nak kita dengki, nak musuh. Tak ada. Nak buat apa? Ada orang yang bahagia. Pasal tak ada. Tak ada kisah. Orang lain rezeki, alhamdulillah. Maknanya kau tengok dia tu kan kaya, alhamdulillah rezeki dia. Syukurlah, mudah-mudahan kekayaan dia dapat, tolong orang lain, bantu orang lain. Habis, selesai. Jangan orang cerita, itu kaya, kau tengoklah apa niaganya, aku banyak cakap lah, itu semua duit-duit haram tu. Dia suka hati kau. Pahala orang tu berjaya, kaya, hidup senang, kau susah hati. Macam tengok orang tu senang, apa semua, kita pun mula kata kat dia, aku tahulah, kau tak macam dia dapat, kau tak tolong, itu semua dia harap tu. Astagfirullah, suka-suka. Bersyukurlah. Orang lain senang, alhamdulillah. Kenapa yang kita nak berdengki? Tak ada istilah hidup nak berdengki dengan orang, kata Nabi. Apa yang kita nak dengkikan? Rezeki itu dah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada dua kenikmatan yang wajib disyukuri. Pertama, jauhi dari pintu penguasa. Gajah, bahaya. Ada bahaya kan? Jauhi pintu itu. Kemudian jauhilah dari pintu bomoh. Pula bomoh-bomoh yang mentera-mentera ni lah. Kalau yang Quran tu lain cerita dia tentang baca Quran, ayat Quran dan sebagainya, berzikir, itu lain. Ini yang jenis bomoh ni tentang barang hilang, dia boleh bomoh. Bomoh tu kata dia pun tengokkan lain. Oh, ini barang ni dah tak ada ni. Mana pergi tuan? Ini dah jauh ni. Dia pun nak tahu jauh tak jauh. Bomoh yang bagus macam mana? Tak apa, kita sebenarnya ajar. Mudah-mudahan kalau yang mengambil, dipulangkan balik, lembutkan hatinya. Dan tu betul tak? Mudah-mudahan yang mengambil ni lembut hati dia, pulangkan balik. Mudah-mudahan kalau
hilang, terjatuh, orang jumpa, yang jumpa tu pulang balik. Tu jangan pergi baca Yasin, ngajar minta siapa ambil uduk tangan dia, uduk kakinya, boleh tahu nampak apa? Nampak apa? Tiba-tiba ada seorang budak accident, putih kaki kan, kuasa dia tu macam pasal dia budak putih kaki tu. Kita minta baca Yasin ni, minta lembut hati, minta dia pulangkan balik. Kalau siapa terjumpa, pulang balik, lembut hati dia, pulang. Kalau yang sengaja ambil, lembutkan hati, dia rasa insaf, pulang balik. Tu baca Yasin. Jangan ambil minta yang bukan-bukan. Selipur je hilang pun, selipur pun nak putih dah pun. Minta siapa yang ambil selipur kudung lah putih dia. Selipur nak putih sampai minta kudung kaki. Ni kata, yang diriwayatkan dia kata apa? Sejahtera ini, inilah dia yang kata sejahtera. Rumah kediaman, penghidupan. Yang ni kena syukur tuan-tuan. Kan? Isteri yang memuaskan, tak ganggu orang lain. Allahu Akbar. Pastinya wajibnya kita mensyukuri atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur ni kadang-kadang dilupakan. Ada dua kesyukuran yang dilupakan. Apa dia? Pertama ialah sihat. Orang lupa nak ucap syukur pada Allah. Kedua, orang lupa nak ucap syukur bila ada waktu lapang. So itu Nabi kata ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat ini sering dilupakan. Apa dia? Nikmat sehat. Sehat dulu ni lupa. Buat amal ibadah, nak buat amal, banyakkan amal, lupa waktu tu lupa. Sehat, tegak, kuat, lupa. Kemudian nikmat waktu lapang, ada waktu, lupa. Banyak waktu lapang, alhamdulillah boleh gunakan buat amal ibadah, lupa. Bisa tak masuk tuan-tuan? Kita kena ikut SOP Mekah pun dah balik SOP ni. Itulah lapan dah. Ni tadi dapat berita dari Saudi, sembahyang dah jarak balik semula. Dah keluar tadi SOP, diwajibkan pakai pelitup muka balik dan sembahyang dijarakkan kembali. Jadi kawan saya hantar di Saudi, dia duduk di Saudi, dia beritahu Ustaz, dia harap janganlah dulu datang. Sebab sekarang ni Saudi buat SOP balik semula, sembahyang jarak dan juga pakai pelitup muka diwajibkan sebelum. Itu sebab kita sabar, kita jangan terjerit-jerit nak suruh rapat, nanti dulu. Besok dah rapat, jarak nak balik. Besok dah jarak, rapat nak balik. Sampai bila? Sabarlah. Kita minta menyabar tuan. Terjerit-jerit minta. Bila nak rapat ni? Sampai bila? Bila jarak ni? Sabarlah. Ulama dah fikir dah tu. Ulama dah bahas dah. Lagipun sah ni yang jarak regam ni hukumnya sunat dia tuan-tuan, bukan wajib pun. Yang wajib sembahyang tu. Sah ni jarak kapok ke nak rapat ni sunat dia. Tapi sekarang ni keadaan tak mengizinkan. Dia jawab pula, wala itu boleh rapat. Kita tu ikut pola apa? Jangan ikut tak pola. Tu tengok Saudi. Saudi hari tu dah rapat dah, sembahyang dah rapat dah. Tadi keluar balik cycle dia, keluar balik SOP dia, dia gegapkan balik solat dia. Tu silat-silat nanti masuk masjid pun sekali boleh. Sekarang ni pun pergi umrah pun dia sekali dia boleh buat umrah. Bayar 2,000 boleh buat umrah sekali. Masa kita jangan ikut sangat rendah nanti. Sabar, dapat dan jarak tak dulu, gegapkan dulu solat ni. Pakailah pelitup muka tu. Ini dah virus baru lah dah, Omicron ni. Umrah dah awak balik lah dah.
dia kena orang perah tu. Kan? Sebab itu fitnah masjid surau ni kuat. Masjid surau ni fitnah, Masya Allah. Orang lain tak nampak tuan. Tengok tuan. Bola akan kena orang. Orang masjid mesti kena. Tu saya kata, saya pergi Kuantan dengan lebih. Entah jenazah COVID ni, nak urus jenazah COVID ni, tanya dia kena kat mana abah ni? Kena kat masjid. Tu kita tengok tak jawapan dia. Laju jawapan, kena kat masjid kata. Sebab dia ni hari-hari di masjid tu. Kita kata ya kena ke masjid. Kena kat masjid. Dia hari-hari di masjid, kaki bini di masjid hari-hari. Oh, habis dah suat dah orang masjid. Dah. Apa ramai kena? Di luar kan. Pergi kena kat masjid di luar kan. Yang lain semua gitu. Nampak tak? Orang tak kata tempat lain, orang tak kata dia selalu pergi minum kat kedai tu. Mungkin dia kena kat tempat kedai tu lah. Tak ada. Dia kata apa? Kena kat masjid. Satu masjid surau ni jagalah dulu. Dalam tak apalah. Rekam lah dulu. Sebab kita ni pun ramai juga kadang-kadang yang tak nak vaksin. Ini semua konspirasi. Dajjal lah, Yahudi lah, cucu adalah Tuhan. Tak payah cakap banyak. Kita bukan faham pun buat vaksin ni. Dia suruh cucu tu, ulu dia tangan tu. Nah, buat cucu. Besok dia bagilah booster, cucu. Jangan duk tanya lah, ni ada babi ke tak ni? Jangan duk tanya, tak nampak, cucu aja. Apa masalah? Saya hari tu masa cucu orang marah kat saya, Ustaz pun ikut dalam Yahudi. Ustaz pergi vaksin buat apa? Tengok Ustaz tu tak ada cucu. Saya kata saya ikut Yahudi, saya vaksin pasal ni ikhtiar usaha. Ustaz tahu tak? Apa dia? Vaksin tu ada babi tu. Saya tanya dia, berapa lama kau berkecimpung buat vaksin tu? Tak nak. Kenalah tanya dia kan, sebab dia kata ada babi. Saya pun tanya dia, berapa lama kau duduk sampai kau boleh kata kau ada babi? Tahulah kalau kau duduk situ batang. Saya Ustaz vaksin tu saya yang buat. Sebab saya yang mencampurkan babi tu. Akhir ini ada babi Ustaz tu kan? Kau mana tahu? Dia orang cakap, siapa? Dia orang lah. Doktor makan-makan cakap, tak ada lah, dia orang dah sembang. Sembang dia orang tu yang kau nak dengar. Yang doktor pakar tu cakap tak ada, kau kata ada. Kok ada pun dia dah macam-macam kaedah dia buat tu. Sebab itu boleh guna. Kita ni banyak betul usaha ikhtiar. Tapi bukan berarti menjamin selamat dengan vaksin. Tak. Sekurang-kurangnya lambatlah proses dia masuk tu. Umpama rumah kita kunci pakai mangga, selamat tak? Tak. Tapi kau mencuri, orang nak mencuri lambat dah dapat masuk, nak pecahkan pintu kunci dulu. Jangan dia sampai nak masuk, polis pun sampai kita balik pun. Ni kalau tak terdedah dengan pintu tu kunci dah kan, dia masuk, dah tu dia masuk. Kita balik rumah pun dah terang. Orang vaksin, cucu katanya. Tapi kalau ustaz tak nak vaksin, nak macam mana? Saya tak marah lah ustaz tak nak vaksin, dia ada ujian kan. Tapi kalau nak cakap pada mak ni, tuan-tuan dengan cucu, ni ada vaksin, ni ada bagi ni. Ni konspirasi Dajjal. Janganlah cakap, kau tak nak cucu, kau je cucu. Jangan masuk orang. Jangan masuk orang. Kalau ustaz ni, dia nyampai. Bila dia nyampai, kadang-kadang tak pakai mask. Mudah untuk dapat. So itu saya pakai kemas. Tidur pakai mana? Jangan main. Sebab saya tak ada pengalaman pakai untuk pahat itu, saya malas dulu. Nama paling atas dulu Ustaz Azman. Inilah pembawa tu. Pembawa ke batu pahat. Aku buat ikut. Ada anak tu. Kali kedua tak ada, cukup. Dan dia kata muah. Dia yang pakai ni, macam. Saya datang sini pun swab tau. Dia jumpa doktor dulu. Betul? Ada Tuhan. Ada apa tak? Kuliah lah. Swab saya dulu. Jolok hidung tu. Kezat, aktif. Alat. Itu dah booster tu. Bukan dekat 2 dos, dah booster komplit.
betul. Cukup lagi kau ni. Ya. Besok datang lagi valet baru, tak boleh tahan, dia masuk lagi satu, 4. Cucuk tu Ustaz, peduli kan, kata kan. Doktor Islam, maka dia dulu cucuk tu Ustaz. Aku cakap free lah Ustaz. Ustaz datang di sini. Dah free. Jadi tuan-tuan, jangan dulu percaya sangat. Alah, ni semua vaksin tak kena, boleh lah. Dulu nak beli jenazah tengok yang kena COVID tu. Aku dah tengok kebal tu apa. Tak terbismillah ada tuan-tuan. Tak boleh berbismillah ada. Tak boleh. Kau dah kena, baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Masni syai'un bila diwala bisama. Tak jadi dia tetap dah dapat. Kita ni bukan yakin ke hati pun. Yang betulnya cucukkanlah vaksin kan. Nak cakap banyak. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah bulan depan saya akan datanglah ke Johor ni. Ini pun dah sibuk orang tanya bila dia datang ke Johor, bila datang ke Johor. Dah datang dah. Berapa hari Ustaz? Malam ni nak balik ni. Mana nak balik lah? Besok tak boleh, besok tak boleh lah. Nak balik kuliah kat Porpo, ini pun orang nak marah lah. Ustaz tak datang kuliah 2 hari kat Porpo ni pasal apa? Tak betul Pahad. Tapi betul Pahad. Kuliah kena balik kan malam ni. Besok Jumaat ada tazkirah kat Shah Alam. Mesti bab banjir tu. Tajuk dia banjir, musibah ataupun ujian. Memang aku titik besok. Apa ujian-ujian. Memang tu musibah jaga tempat. Tak ada ujian-ujian dah. Tajuk bagusnya banjir, musibah atau ujian. Tak ada, memang tu musibah lah. Dia badal kat Tuhan. Besok malam pun kuliah ke Porpo juga. Itu baru nak kita ikut. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Yang ramai yang tanya ni, Pak Sulung tanya, semua nanya bila nak kuliah kat Tuhan. Sabar lah. Saya pun kena jaga-jaga juga, hati-hati juga, tak mau peristiwa berulang kembali. Ini minyak cari buang Ustaz ni. Minyak cari aku boleh kena. Itu kan. Tapi alhamdulillah lah, sini alhamdulillah tak ada masalah. Jadi tuan-tuan jaga-jagalah. Belum, kita sebenarnya benda tu masih ada. Benda tu masih ada. Hati-hatilah. Kadang-kadang kita terlupa, kita terleka. Dari sedetik terleka kena. Ada tuan-tuan yang kadang-kadang dia tak sedar anak balik dari Porpo. Anak balik Porpo, jumpa abah, salam saya cium tangan kan. Abah, rindu kat abah. Dia bawa benda tu. Abah pula dah ada pula kan. Jantung kena paru masalah, buah pinggang masalah. Anak pula pergi salam baik kan. Kali anak balik ni tuan-tuan, jangan suruh datang ke kita dulu. Kau duduk doa dulu. Masa apa tak bagi masuk? Duduk doa dulu. Spray dulu bayar dulu. Duduk sejam dulu kat luar tu. Spray dulu semua-semua. Tuan-tuan tahu tak, ada satu kes tempat saya, anak balik tak kerja ya. Mak bapak punya sehat, selalu kat masjid. Anak pergi kerja balik duduk makan dengan bapak. Makan. Besok mak bapak batuk. Dia pun sama bapak tiba-tiba batuk. Hantar klinik, swab, positif. 2 hari di hospital, Pak, ditidurkan kata doktor. Tuan tu, dua-dua je. Tuan nak nangis. Saya pun silap lah. Saya patutnya tak duduk balik di rumah, sepatutnya duduk luar dulu semua. Untuk mandi dulu semua. Betul, itu tak sensitif kan? Kan main-main dah. Balik sekejap dia tuan untuk makan. Anak dia cerita apa? Saya balik Ustaz, balik petang tu lapar. Balik lapar semua. Betul. Mak saya pun hidup atas meja ni. Saya pun duduk makan nimbang mak saya dengan ayah.
bang, makan elok semua. Selera lah kan, nonton pun. Pagi tu, pagi pukul 10 tu dia kata dah, mak dia dah batuk-batuk, ayah dia batuk-batuk. Pahala batuk lagi. Anak ni tak sedar hati. Jom mak, kita pergi klinik. Tengok. Cek. 3 positif. Ambil. Tapi anak ni antibody kuat, muda kan. Kuat. Bapak dah tua. Dia tak kuat. Dah. Dua-dua. So itu dah kena perlu. Jangan terlalu sangat kita ni. Kadang-kadang terlupa. Lupa. Kan? Jadi wallahu a'lam, insyaallah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.